Gobin satu-satunya menteri gagal terpilih dalam pemilihan DAP Selangor. Dakwa hanya terima laporan baik-baik sahaja, Haji Jinor minta ahli parti jujur. Amiruddin harap AMK jadi tokoh siswa, bukan hanya bergantung populariti. Menteri ingatkan khatib tidak jadikan khutbah platform sebar fitnah. Pemilihan U-Mobile dipersoalkan. Vincent Tan pesan jangan fitnah agung. Ahli akademik desak operasi UPNM digantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Menteri Digital Gobin Singh Dio gagal mendapat tempat dalam jawatankuasa DAP Selangor susulan pemilihan parti peringkat negeri itu semalam. Difahamkan Gobin juga merupakan satu-satunya menteri yang gagal terpilih dalam jawatankuasa tersebut. Bagaimanapun, Gobin yang bercakap kepada pemberita memaklumkan bahawa beliau menerima kekalahan itu dengan hati terbuka. Beliau juga menolak sebarang tawaran untuk dimasukkan ke dalam jawatankuasa itu secara lantikan. Kekalahan itu walaupun setelah Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata kepada perwakilan yang beliau mengharapkan jawatankuasa negeri dianggotai pemimpin pelbagai kaum termasuk seorang Singh merujuk kepada Punjabi. Pemilihan DAP Selangor yang baru ialah Adun Kinrara, Eng Zihan dan MP Klang V Ganabati Rao sebagai timbalannya. Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji Jinor meminta pemimpin dan ahli parti itu supaya bersikap jujur serta tidak hanya memberikan laporan yang baik-baik sahaja mengenai keadaan sesebuah kawasan. Ketua Menteri Sabah itu berkata, sikap ikhlas dan jujur dalam memberikan laporan akan membolehkan gagasan rakyat menilai situasi sesuatu kawasan dan melaksanakan langkah penambahbaikan terutama dalam usaha menyantuni rakyat di kawasan tersebut. Ketika menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Tahunan Gagasan Rakyat semalam, Haji Ji memaklumkan laporan yang diterima oleh ahli parti itu kebanyakannya tidak seperti yang dilaporkan oleh rakyat. Bagaimanapun, beliau menekankan ahli parti untuk sentiasa rapat dan akrab dengan rakyat agar denyut nadi rakyat mudah difahami. Sementara itu, Haji Ji berkata parti itu masih mempunyai masa untuk mengukuhkan gerak kerja sebelum tiba pilihan raya negeri Sabah ke-17 dijangka tahun depan, iaitu penting dalam meraih mandat daripada rakyat untuk meneruskan perjuangan parti dalam membela rakyat serta negeri. Beliau berkata mandat baru itu amat penting kepada rakyat dan negeri ini bagi memastikan segala agenda yang terkandung dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya dapat dilaksanakan dengan berjaya. Angkatan Muda Keadilan AMK perlu bekerja lebih kuat bagi memastikan gerakan itu akan terus diterima oleh golongan muda pada pilihan raya umum akan datang. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, gerakan itu tidak sewajarnya bergantung kepada populariti pimpinan atasan. Sebaliknya perlu membantu meyakinkan rakyat mengenai tawaran yang boleh diberikan oleh kerajaan sedia ada kepada mereka. Beliau turut membangkitkan situasi bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang tidak dapat mengekalkan jawatannya dalam arena politik meskipun beliau merupakan antara ahli politik yang popular dalam kalangan masyarakat. Malah katanya AMK perlu menjadi tokoh peringkat akar umbi termasuk menjadi pemimpin kepada generasi masa depan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian pada Konvensyen Angkatan Muda AMK Zon Tengah di Kajang hari ini. Mengulas lanjut, Amiruddin yang merupakan anggota Majlis Pimpinan Negeri berkata, pilihan raya umum ke-16 akan menjadi medan pertarungan parti-parti yang akan menjadi pilihan anak muda dalam menentukan masa depan mereka dan negara. Beliau turut menekankan keyakinannya melalui dasar sedia ada oleh kerajaan kini, anak muda akan terus memberi keutamaan untuk memilih keadilan sebagai tonggak dan peneraju kepimpinan negara
namun harus dibantu oleh AMK melalui kerja keras yang jitu. Khatib di seluruh negeri diingatkan agar khutbah dijadikan sebagai platform untuk memupuk perpaduan dalam kalangan umat Islam, bukan menimbulkan perpecahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mukhtar menegaskan peranan utama khutbah adalah untuk menyampaikan nasihat serta menggalakkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Beliau berkata demikian susulan tindakan seorang khatib sebuah masjid di Padang Serai, Kedah yang dikatakan mengupas isu pemberian kewarganegaraan kepada rakyat Cina ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Muhammad Naim berkata Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah melalui penguatkuasaan undang-undang boleh mengambil tindakan terhadap khatib berkenaan jika didapati memberikan khutbah tanpa tauliah yang sah. Pengulas lanjut Muhammad Naim berkata jika siasatan mendapati khutbah berkenaan boleh mencetuskan ketegangan kaum, tindakan juga boleh diambil. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu yang dilihat sebagai penyalahgunaan pentas khutbah dan mencemarkan institusi masjid akan disiasat oleh pasukan khas 3R Bukit Aman. Seorang ahli perniagaan berpengaruh, Vincent Tan, mempertahankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pemilihan U-Mobile selaku pengendali rangkaian 5G kedua negara dilanda kontroversi. Tan yang merupakan pengerusi U-Mobile mendedahkan Sultan Ibrahim telah menjadi pemegang saham syarikat itu sejak 2015, iaitu 9 tahun sebelum menjadi Agong. Melalui satu kenyataan di Business Today, Tan menegaskan perbincangan awam perlu dikawal daripada mengeluarkan sebarang komen melibatkan imej Agong. Untuk makluman, Sultan Ibrahim adalah pemegang saham kedua terbesar dalam U-Mobile dengan 22.3% pegangan. Sementara itu, Keputusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berkenaan pemilihan U-Mobile turut membangkitkan persoalan mengapa syarikat telekomunikasi lain yang lebih berpengalaman diketepikan. Tan dalam kenyataannya menegaskan bahawa U-Mobile adalah syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan dan secara konsisten menawarkan perkhidmatan dengan harga 20 hingga 25% lebih rendah berbanding pesaingnya. Ahli akademik Tajuddin Muhammad Rasdi mencadangkan Operasi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM digantung berikutan insiden terbaru seorang kadet dibuli. Cadangan itu dikemukakan selepas terdapat satu laporan berita mengenai kes buli yang berlaku di universiti itu yang memaklumkan bahawa seorang pelajar senior di Akademi Tentera telah memijak seorang junior menyebabkan tulang rusuk dan tulang belakangnya retak. Memetik laporan daripada Malaysia kini mendedahkan bahawa beliau terkejut dan malu atas insiden yang terbaru itu dan merupakan kes ketiga yang menjadi tajuk berita utama. Mula selanjut, Tajuddin mempersoalkan sama ada masalah di UPNM berpunca daripada kepercayaan, budaya dan persepsi lasak dalam diri pelajar dan pentadbirnya. Pada 2017, Kadet Tentera Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain meninggal dunia selepas melecur pada 80% badannya selepas dia diseksa dengan setrika wap. Bulan lalu, satu lagi kes buli dilaporkan. Seorang lagi kadet dibuli dan melecur akibat ditekap dengan setrika menyebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta tindakan lebih tegas. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.